Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni syarah kitab tauhid jilid ketiga. Karangan Dr. Firanda Andirja lah. Sekarang kita nak sambung balik bab yang ke-52. Perkataan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Boleh tak boleh lah. Jadi nak baca bab ni lah. Perkataan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Boleh ke boboh jika engkau berkehendak? Syarah kita tauhid. Qali Allahumma ghafirli in syi'ta jika engkau hendak. Perkataan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma ghafirli in syi'ta. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. In syi'ta. Hendaklah seseorang membulatkan permintaannya liya'zimil mas'alah. Membulatkan permintaannya sebab Allah tidak ada yang memaksanya. Fa inna Allah la mukriha lahu. Dalam riwayat Muslim ada tambahan wal yu'azzim ar-raghbah. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah seorang membesarkan pengharapannya. Liya'zimar raghbah. Kerana bagi Allah tidak ada sesuatu yang berat atas apa yang dia berikan. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Tidak ada berat lah bagi Allah dah. Dia boleh beri belaka lah. Syarahannya. Pembahasan ini berkaitan dengan adab kepada Allah SWT. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang larangan mengucapkan Assalamu ala Allah. Kerana hal itu di antara bentuk tidak beradab kepada Allah SWT. Dan di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah dia beradab kepada Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta dalam segala hal yang seluruhnya berkaitan dengan Allah SWT. Baik itu beradab tak kala menyebut Allah SWT, beradab tak kala menyebut syariat Allah SWT, beradab tak kala menyebut aturan-aturan peraturan-peraturan Allah SWT, beradab tak kala menyebut tentang kitab dan utusan Allah SWT dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah konsekuensi, kesan, akibat dari tauhid, iaitu beradab kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah SWT. Maka pembahasan kita pada bab ini adalah tentang beradab dalam berdoa kepada Allah SWT. Sebelum kita berbicara jauh tentang bagaimanakah adab berdoa ataupun adab meminta kepada Allah, terlebih dahulu kita perhatikanlah dahulu bagaimana tak kala di antara kita meminta kepada manusia di atas muka bumi ini. Kita buat perbandingan tu untuk memikirlah dah. Wallahu Allah ni lebih tinggi lah. Dari segi contoh semuanya kita nak suruh faham. Contoh misalnya seorang datang kepada raja, kepada presiden atau kepada penguasa, tentu dia akan beradab kepada orang yang hendak dimintainya. Bahkan mungkin terkadang-kadang dia diberitahu terlebih dahulu tentang SOP, cara meminta dah. Standard operation procedure dah. Maksudnya ada kaedah ya, kaedah-kaedah dan teknik-teknik untuk meminta. Intinya, seseorang pasti berusaha beradab kepada sang raja, penguasa atau pemimpin ketika meminta kepada mereka. Maka kalau sang manusia sahaja pun kita merasa perlu untuk beradab ketika meminta, maka bagaimanakah lagi meminta dengan Allah SWT. Dialah yang maha kuasa, dia maha tahu, dia maha atas segala-galanya. Tentunya seseorang tak kala meminta kepada Allah SWT, dia mestilah beradab, apalagi pada perkara-perkara yang sangat agung dalam hadis disebutkan. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Hadis riwayat Bukhari nombor 712 dalam Al-Adabul Mufrad, hadis riwayat Ibnu Majah nombor 3809. Oleh kerana itu, untuk meminta kepada Allah SWT, maka kita mestilah beradab. Di antara adab berdoa adalah janganlah seseorang tak kala meminta kepada Allah kemudian dia ragu-ragu sehingga dia berkata, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak.
Macam dia ragu dah. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak in syi'ta. Hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang bertekad dalam memohon. Jangan diikutkan dalam doanya dengan kalimah jika engkau berkehendak. Janganlah seorang berkata, Ya Allah, berilah rezeki pada aku jika engkau berkehendak. Seakan-akan ia berkata, jika engkau tidak memberi rezeki kepadaku, maka tidaklah mengapa. Tidak boleh seorang mengatakan sedemikian, kerana sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Mudah baginya untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Kadang-kadang tak ada sebab pun boleh jadi. Pada pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, La yakul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Al-azmu dalam bahasa Arab artinya adalah tekad. Sebagaimana firman Allah SWT, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul yang memiliki ketegahan hati, ulul azmi, ketegahan hati daripada kalangan Rasul. Surah Al-Qah ayat 35. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Hendaklah seorang membolakkan permintaannya, sebab Allah tidak ada yang boleh memaksanya. Hadis Bukhari nombor 2309 dan 7477. Hadis Muslim nombor 2679 dengan lafaz Bukhari. Berkata hadis ini para ulama khilaf tentang apakah makna kalimah la yaqul ahadukum, haram atau makruh. Iaitu apakah berdoa dengan modal seperti yang disebutkan Nabi SAW, hukumnya haramkah atau makruh. Pendapat yang benar hukumnya adalah haram, kerana Rasulullah SAW melarangnya. Adapun sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hukum mengatakan doa yang seperti itu makruh, berdalilkan dengan sabda Nabi SAW mengunjungi orang sakit. Orang sakit boleh berkata, La ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak ada apa-apa, semoga bersih dari dosa-dosa insyaAllah. Hadis Bukhari nombor 5662. Mereka mengatakan bahawa perkataan Nabi SAW ini terdapat kalimah istisna insya-Allah. Sehingga perkataan Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak juga merupakan bentuk istisna. Kecuali yang apalah. Walaupun wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih benar hukumnya adalah haram. Sebabnya lafaz hadis tersebut ada dua kemungkinan. Pertama, bahawa lafaz hadis tersebut meskipun datang dalam bentuk khabar, akan tapi maknanya adalah doa al-insya'. Yang kedua, lafaz hadis tersebut adalah khabar dan maknanya juga adalah perkhabaran. Iaitu Nabi SAW mengatakan insya-Allah, kerana Nabi SAW tidak mengetahui secara pasti apakah Allah menghapuskan dosa dengan sebab penyakit tersebut ataupun tidak. Nabi pun tak tahu dah. Mungkin tak wali tak, Nabi sendiri tak tahu. Dan jika Nabi SAW tidak mengucapkan insya-Allah, maka seakan-akan pengampunan dosa atas orang sakit adalah hal yang pasti. Padahalnya tidaklah sedemikian. Wallahu a'lam, kemungkinan kedua inilah yang lebih tepat. Oleh kerananya pendalilan makruhnya hukum berdoa, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, dengan dalil doa Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit adalah kurang tepat. Tak nyabitlah. Perhatikan adalah hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ketika Nabi SAW melarang seseorang mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Meminta ampun dan rahmat yang Nabi SAW sebutkan hanyalah sekadar contoh. Dan bukan untuk pembatasan bahawa pelarangan hanya pada kedua doa tersebut saja. Akan tapi pelarangan berdoa dengan perkataan jika engkau berkehendak berlaku untuk seluruh bentuk doa. Maka dari itu tidak boleh seorang berkata, Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku jika engkau berkehendak. Ya Allah, selamatkanlah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika engkau berkehendak. Dan bentuk-bentuk doa yang lainnya, ini semua tidak boleh kerana hukumnya haram. Jadi dia kata hukumnya haram dah jika engkau berkehendak depan belakang. Jika seorang tidak boleh berdoa dengan doa tersebut, maka yang mesti dilakukannya adalah membulatkan permohonan. Bulat maksudnya jazam, putus dah, tidak ada jika-jika lah.
Jika dia ingin diampuni Allah, maka hendaknya dia mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Jadi tidak perlu ada tambahan jika engkau berkehendak, kerana tidak ada yang boleh memaksa Allah SWT. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, وَلْيُعَزِّمُ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. Hendaklah ia membesarkan pengharapannya, kerana bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang berat apa yang dia berikan. Jadi Allah Maha Kaya. Wow, tak jajah lasa je bersikit kita. Hadis riwayat Muslim nombor 2679. Maka kerana tidak ada yang berat bagi Allah, serta tidak ada yang boleh memaksanya, maka janganlah kemudian kita berdoa dengan menambahkan jika engkau berkehendak. Membesarkan harapan di sini ada dua makna. Pertama adalah al-ilhah. Ini merengek-rengek. Nah, dah. Kedua adalah mintalah kepada Allah dan jangan ragu. Makna kedua dah. Mintalah kepada Allah dan jangan ragu. Masuk. Itulah membesarkan harapan. Merengek-rengek saat minta-minta adalah hal yang disukai oleh Allah SWT. Allah senang jika seorang hamba menunjukkan keperluannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innahu man lam yas'alillah yaghdab anihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 3373. Meminta dengan merengek-rengek adalah bukti bahawa seorang hamba merasa sangat perlu kepada Allah. Dan doa itu sendiri adalah ibadah yang tentunya seorang mendapat pahala saat memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah nak kita merayu, merengek-rengek, minta kepada Allah. Sampai bertiak tangan. Allah suka. Begitu dah. Mintalah kepada Allah dan jangan ragu. Mintalah kepada Allah tanpa merasakan bahawa permintaan kita besar. Akan tapi yang harus dibesarkan adalah permintaannya. Dan jangan mengatakan bahawa perkara itu sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Sungguhnya telah banyak perkara yang menurut kita mustahil, namun ternyata Allah kabulkan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, At-tahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau meremehkan sebuah doa dan menyepelekannya? Meremehkannya lah. Tidakkah engkau tahu apa yang boleh dihasilkan oleh doa? Jadi banyaklah benda-benda hebat yang terhasil daripada doa. Sebab-sebab pelarangan berdoa dengan cara seperti ini. Secara umum ada 4 sebab mengapa doa dengan jika engkau berkehendak diharamkan. Mungkin makruh yang kata hari ni. Pertama, berdoa dengan cara seperti ini menunjukkan bahawa seakan-akan orang yang berdoa tidak merasa memerlukan pada Allah SWT. Perkataan Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, seakan-akan dia tidak memerlukan Allah, kerana makna perkataannya adalah jika Allah tidak mengampuninya, maka tidak mengapa baginya. Dan ini menunjukkan tidak merasa memerlukan kepada Allah SWT. Maka berdoa dengan modal seperti ini adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan yang melampau lah. Sebab kita sebagai manusia, hamba Allah adalah fakir secara zat dan dalam segala keadaan sekalipun. Sehingga seharusnya kita senantiasa merasa perlu kepada Allah SWT. Detak jantung kita senantiasa memerlukan Allah. Nafas kita memerlukan pada Allah. Kita berpijak di atas bumi yang Allah ciptakan, maka ini menunjukkan bahawa kita senantiasa memerlukan pada Allah. Lantas kenapa ketika berdoa kemudian kita merasa tidak memerlukannya? Kedua, berdoa dengan cara seperti ini menunjukkan bahawa seakan-akan ada yang sulit bagi Allah untuk dia kabulkan insyi'ta ada. Jika engkau hendak, seolah-olah Allah ni payah nak tunang. Kita sangat faham bahawa semua mudah bagi Allah, akan tapi doa seperti ini seakan-akan menunjukkan bahawa ada yang susah bagi Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. Kerana bagi Allah tidak ada sesuatu yang berat apa yang dia berikan. Hadis riwayat Muslim, nombor 2679. Kerana bagi Allah tidak ada sesuatu yang berat apa yang dia berikan. Bahkan dalam hadis kudusi Allah SWT firman, Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni
فأغطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang-orang yang yang belakangan, yakni hingga hari kiamat, serta semua jin dan manusia berdiri di atas dataran untuk mohon kepadamu, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim nombor 2577. Hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang kebelakangnya hingga hari kiamat serta semua jin dan manusia berdiri di atas dataran untuk mohon kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Itulah hadis riwayat Muslim nombor 2577. Jarum ketika dimasukkan ke lautan, maka saat diangkatkan hanyalah tersisa sangat-sangat sedikit air yang menempel di jarum. Bahkan dikatakan air yang menempel tersebut akan jatuh kembali ke laut sehingga tidak ada tersisa sama sekali. Inilah penggambaran dari Allah SWT bahawasanya tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali meskipun seluruh permintaan makhluknya dikabulkan. Maka ini menunjukkan bahawasanya tidak perlu seorang ragu-ragu meminta kepada Allah kerana Allah Maha Memberi, kerana Allah Maha Kaya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahar. Tangan Allah selalu penuh dengan pemberian, tidak mengurangi kekayaannya dengan pemberiannya, selalu memberi baik waktu malam ataupun waktu siang. Hadis riwayat Bukhari nombor 7411. Setiap hari Allah SWT memberikan rezeki dan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang begitu banyak. Kemudian Nabi SAW kembali bersabda, Ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi wa qala arshu 'alal ma' wa bi yadihi al-ukhra al-mizanu yakhfidu wa yarfa'u. Tidakkah kalian telah lihat apa yang Allah infakkan semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Sungguhnya tidak berkurang sedikit pun apa-apa yang ada di tangannya. Hadis riwayat Bukhari nombor 7411, iaitu sudah ribuan tahun atau lebih daripada itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah berinfak, akan tapi itu semua sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah. Jika perkaranya demikian, apalagi permintaan seorang hamba yang sangat kecil dibandingkan dengan pemberian Allah yang besarlah yang semenjak ribuan tahun yang lalu ataupun lebih. Wahai saudaraku, kalau kita meminta kepada manusia, maka wajar ada rasa sungkam, rasa nak marahlah kita ketika meminta, hina dirinya. Contohnya saja kita minta kepada raja dan taruhlah dia menguasai dunia, maka pasti masa ada rasa sungkan bagi kita jika meminta banyak-banyak, kerana kita tahu bahawa siapa pun dia pasti asalnya dia adalah orang yang fakir secara zatnya. Sungguhnya Allah memberikan kekayaan padanya, dan meskipun dikatakan dia kaya raya, maka kekayaannya itu hanyalah nisbi sahaja, hanya kaya pada sebahagian sisi, fakir pada bahagian sisi yang lainnya. Sehingga artinya dia tidak memiliki kuasaan secara mutlak. Dia boleh dikatakan kaya, akan tapi di sisi lain dia masih memerlukan pada doktor, memerlukan pada pengawalnya, memerlukan pada menterinya dan yang lainnya. Artinya dia masih kekurangan. Semakin kita minta kepadanya dan diberi, maka pasti akan semakin lama akan ada rasa sungkan. Sukalah, kerana kita tahu bahawa orang yang kita minta kepadanya juga memiliki hasil yang terbatas. Tanggungan dan keperluannya yang juga banyak juga. Dan bahkan boleh jadi semakin runcing. Semakin sering kita meminta, maka dia akan semakin marah kepada kita. Itu manusia lah. Oleh kerana itu, tidak ada yang maha kaya seperti Allah SWT. Dan semakin seorang meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang kepadanya. Allah akan semakin dekat padanya. Inilah di antara sebab mengapa berdoa dengan jika engkau berkehendak itu dilarang.
Iaitu seakan-akan ada yang berat untuk Allah kabulkan, padahal tidak ada yang susah bagi Allah. Ketiga, berdoa dengan cara seperti itu seakan-akan menunjukkan bahawa Allah itu boleh memberi dengan terpaksa, iaitu seperti ada yang memaksa Allah untuk memberi. Orang yang berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, seakan-akan maknanya, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, jika engkau tidak berkehendak, maka tidak mengapa. Inilah sebab Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Sebab Allah tidak ada yang memaksakannya. Tak ada. Hadis Al-Bukhari nombor 7447. Allah SWT tidak pernah terpaksa dalam memberikan pemberian. Maka mintalah kepada Allah tanpa insya'. Bukankah betapa banyak yang menurut kita sesuatu hal sangat besar untuk Allah berikan pada kita, akan tapi ternyata kecil bagi Allah SWT. Tinggal kemudian apakah Allah akan memberikannya ataupun tidak. Dan ia tidak menunjukkan bahawa Allah memberi dengan terpaksa. Berbeza dengan raja dunia, kita melihat dunia ini bahawa banyak sekali sesuatu yang dia berikan dengan terpaksa saja. Dia mungkin tidak suka, akan tapi kerana sebab-sebab tertentu akhirnya mau tidak mahu dia tetap memberi kerana ada hal-hal yang memaksanya untuk melakukan demikian. Adapun Allah SWT tidak ada yang memaksakannya, sehingga tidak perlu kita mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, insyi'ta laka ta'lirah. Jika katakan, cukuplah katakanlah, Ya Allah, ampunilah aku, kerana tidak ada yang berat bagi Allah. Sikit lagi dah. Yang keempat ada, berdoa dengan menambahkan kalimah jika engkau berkehendak. Tidak ada faedahnya, kerana pengabulan doa itu sendiri adalah atas kehendak Allah. Maksudnya, untuk apa kita mengatakan, Ya Allah, kabulkanlah doaku jika engkau berkehendak? Sementara dikabulkannya doa atau tidak adalah kehendak Allah SWT. Maka untuk apa kita mengatakan demikian? Allah SWT berfirman, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Tidak hanya kepadanya lah kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang akan memohonkan padanya. Dan jika kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Surah An-Na'am ayat 61. Oleh kerana semua atas kehendak Allah belaka, maka berdoa dengan menambah kalimah jika engkau berkehendak, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Tak payah sebut belaka dah. Jadi sebab pelarangan berdoa dengan mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta laka tu. Berdoa dengan cara seperti ini, pertama, berdoa dengan cara seperti ini menunjukkan bahawa seakan-akan orang yang berdoa tidak merasa memerlukan pada Allah SWT. Yang kedua, berdoa dengan cara seperti itu menunjukkan bahawa seakan-akan ada yang sulit bagi Allah untuk dia kabulkan. Yang ketiga, berdoa dengan cara seperti itu seakan-akan menunjukkan bahawa Allah itu boleh memberi dengan terpaksa. Allah beri dengan terpaksa, iaitu seperti ada yang memaksa Allah untuk memberikannya pada makhluk lah. Yang keempat, berdoa dengan menambah kalimah jika engkau berkehendak tidak ada faedahnya, kerana pengabulan doa itu sendiri adalah atas kehendak Allah jua. Inilah beberapa sebab mengapa doa dengan insya' itu dilarang. Oleh kerana itu, seseorang tak kala dia berdoa, maka tidak perlu dia ragu-ragu. Bahkan hendaknya dia membulatkan tekadnya dalam berdoa dan membesarkan pengharapannya kepada Allah SWT. Ada lagi. Kat mana betul? Betul kat tu lah. Wallahu'alam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.